binti Nur Azhar yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2019-2020 CEC 2020. Pada pagi ini bersama dengan saya yang berbahagia Dr. Muhammad Syahri bin Abdul Rahman, Pengarah Pusat Keusahawanan dan Kerjaya CEC Universiti Malaysia Terengganu. Apa khabar? Selamat pagi Doktor. Alhamdulillah. Selamat pagi Aina. Terima kasih. Nescafe-nya. Wow. Okay. Baik, jadi seperti yang kita semua sudah maklum, pada pagi ini kita akan bersama-sama dengan Dr. Syahri untuk kita mengetahui bagaimana, apakah CEC dan bagaimanakah perkembangan ataupun prestasi CEC untuk tahun 2020 yang akan datang ini, maksudnya pada tahun ini. Jadi baik Doktor, pertama sekali saya nak minta Doktor perkenalkan diri dulu. Mungkin ada dalam kalangan mahasiswa di Universiti Malaysia Terengganu sendiri yang tidak mengenali Dr. Syahri. Jadi boleh Doktor perkenalkan dahulu diri. Alhamdulillah, silakan. terima kasih Aina. Terima kasih semua produksi yang melaksanakan live ini. Terima kasih semua. Saya Muhammad Syahri Abdul Rahman. Kalau di UMT, saya ditempatkan di Pusat Keusahawanan dan Kerjaya. Sebelum ini di Fakulti Pengurusan Ekonomi, dan sekarang ini kita telah ada nama fakulti baru, Fakulti Perniagaan. Apa nama je? P-nya Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Itu penempatan akademiknya, dan telah berada di CEC ini ataupun sebelumnya CADE bermula 2013. Itulah sedikit pengalaman yang ada dan terus ditempatkan ke pusat ini sehingga sekarang. Itulah cerita ringkasnya Aina. Okey. Baiklah, jadi kita pun telah mengetahui sedikit latar belakang berkaitan dengan CEC. Baiklah Doktor, seterusnya boleh tak Doktor cerita sikit berkaitan dengan pengenalan CEC dari segi skop, peranan, misi dan visi Pusat Keusahawanan dan Kerjaya Universiti Malaysia Terengganu. Alhamdulillah. Kalau kita berbalik kepada sejarah sedikit, kalau kita sempat, bermula 2010 lagi, CEC ini telah dinamakan, yang di awal dulu adalah sebagai sebahagian daripada unit keusahawanan sahaja, unit keusahawanan di bawah HEPA. 2010 pada ketika itu, maknanya hampir 10 tahun yang lalu ya. Dan diangkat menjadi sebagai pusat pembangunan usahawan dan koperasi satu ketika sehingga 3 tahun. 2013 itu baru bertukar kepada Pusat Pembangunan Alumni dan juga Keusahawanan CADE. Dan pada ketika itulah saya dilantik sebagai pengarah, dan kita sekali lagi diberikan jenama baru 2015 dengan nama Pusat Keusahawanan dan Kerjaya, memfokuskan kepada keusahawanan dan juga pembangunan kerjaya mahasiswa, insya-Allah. Jadi baiklah, itu sedikit pengenalan untuk Pusat Keusahawanan dan Kerjaya, bagaimana boleh membentuk nama CEC pada tahun 2015. Baik, jadi Doktor, kita pun dah tahu sedikit pengenalan berkaitan dengan CEC. Jadi boleh tak Doktor ceritakan sikit berkaitan dengan peranan CEC itu sendiri? Kalau kita melihat kepada namanya, tuan-tuan perempuan di luar sana, Aina, nama je pun dah menggambarkan maksudnya, keusahawanan dan juga kerjaya. Pastinya adalah untuk membina suatu ekosistem keusahawanan di kalangan pelajar-pelajar mahasiswa, pelajar-pelajar UMT ini, supaya ianya melahirkan akhirnya menjadi pelajar yang mempunyai pemikiran keusahawanan. Itu juga termaktub dalam Pelan Perancangan Pendidikan Malaysia pada satu ketika yang telah dilancarkan sehingga 2025 ini. Kita nak lahirkan graduan-graduan yang holistik, yang seimbang dan juga mempunyai ciri keusahawanan. Kerana ia juga akan menjurus kepada pembangunan kerjaya mereka. Apabila mereka ni mempunyai nilai keusahawanan itu tinggi, dengan itu juga dia akan membantu untuk tingkatkan kebolehpasaran mereka lah. Itu peranan kita adalah untuk memberi penasihatan kerjayanya, memberikan pendedahan segalanya dalam bentuk keusahawanan yang peluang dia ada kepada pelajar-pelajar, dan juga bagaimana kita engage ataupun libat urus bersama dengan
industri di luar, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, jadi terima kasih doktor untuk sedikit berkaitan dengan peranan ataupun skop CEC. Jadi baik, ialah setiap organisasi ataupun setiap pusat yang ditubuhkan di dalam setiap institusi pastinya mempunyai misi dan visi yang tersendiri. Jadi boleh doktor ceritakan apakah misi dan visi CEC UMP ini? Terutamanya kalau kita menjadi sebuah entiti ataupun satu jabatan, pastinya ada visinya dan bagaimana misinya untuk melaksanakan pencapaian kepada visi tersebut. Kita meletakkan satu visi bahawa CEC ini haruslah menjadi suatu pusat rujukan kepada mahasiswa untuk aspek pembangunan keusahawanan dan juga pembangunan kerjayanya. Itu kita nak jadikan CEC ini dikenali semua pelajar, mahasiswa kenal dan juga mahasiswa merujuk kepada pusat ini. Kita berikan segala bantuan. Dan bagaimana misi yang kita laksanakan ataupun kita ingin capai adalah membina ekosistem keusahawanan dan juga pembangunan kerjaya tadilah, kan, yang akhirnya melahirkan graduan yang ada nilai keusahawanannya dan juga tinggi kebolehpasarannya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi memang objektif penubuhan CEC ini adalah untuk kita meningkatkan kebolehpasaran mahasiswa sendiri kan. Okey, baik. Jadi kita pun sudah mengetahui visi dan misi CEC. Jadi doktor ceritakan sedikit, boleh tak doktor ceritakan sedikit berkaitan dengan aktiviti keusahawanan yang telah dilaksanakan oleh pihak CEC sebelum ini? Okay. Alhamdulillah. Kalau kita menyorot kembali sejarah CEC, CADE, pelbagai banyaklah program-program yang telah kita laksanakan, yang kita sentiasa adakan setiap tahun. Ada program-program besar, contohnya kita pernah ada 3 KBN, kita pernah ada G2K 3 KBN, lepas tu kita tukar kepada SEF. Itu adalah satu program yang berimpak besar, kita laksanakan setiap tahun. Lazimnya kita lakukan dalam bulan 4, bulan 3, bulan 4 begitu setiap tahun. Dan tahun yang lepas juga 2019 kita adakan 2 kali program yang bersifat lebih kurang macam itu. Satunya adalah SEF 2019 dan kita ada juga My Career at MOE 2019. Itu sejarah. Apapun kita ingin melihat kepada yang ke depan, tahun ini, tahun baru, tahun 2020, kita telah meletakkan batu asas yang cukup mantap. Kita akan adakan sekali lagi SEF 2020. Ini kita akan gerakkan insya-Allah April. Nantikan tuan-tuan puan-puan di luar sana, pelajar-pelajar semua. April ini sebelum kita berpuasa, kita akan ada satu lagi SEF 2020. SEF untuk pengenalan, ramai yang mungkin tertanya apa itu SEF? Career Entrepreneurship Skill Festival. Akan ada festival besar-besaran untuk usahawan dan juga kerjaya pada SEF ini dalam 9, kalau tak silap saya lah 9 ataupun tarikhnya bertukar 11, 12, 13 macam itu April, yang pastinya awal bulan April itu untuk kita laksanakan SEF 2020. Selain daripada program-program lain yang kita sentiasa laksanakan di bawah suatu inisiatif yang kita sebut, kalau kita sebut misi tadi tahun 2020 ini, yang I itu adalah inisiatifnya. Inisiatifnya adalah kita sentiasa letakkan hashtag. Kalau boleh di luar sana pun ikut benda ini, letakkan hashtag UMT Job Creator. Ada 2 hashtag yang kita selalu sebarkan, viralkan, hashtag UMT Job Creator dan juga hashtag You Mesti Kerja. Boleh? Kan kita boleh banyak lagi program-program. Kalau ikut yang sejarah yang lepas juga kita ada program hampir untuk kerjaya, kalau kita boleh sentuh sedikit Aina ya. Okey. Kita tahun lepas saja kita dapat dana hampir 750,000 untuk pelbagai program-program kebolehpasaran. Dan untuk keusahawanan kita ada 6 program yang hampir 300,000 kita dapat peruntukan daripada kementerian. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan dan semua kementerian yang membantu untuk kita laksanakan program-program membantu graduan, membina, mengupayakan mereka menjadi usahawan dan juga menyiapkan mereka supaya lebih
orang kata apa tadi ayat dia, boleh pasaran tinggi. Ya. Yeah. Okey. Baik, okey doktor, berkaitan dengan program untuk makluman kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaysia Terengganu sendiri. Okey, boleh simpan, boleh save the date, April 2020 akan diadakan MOE dan juga SEF. Okey. Ya, SEF, maafkan saya, untuk SEF akan diadakan pada April 2020 ini. Jadi kepada mahasiswa yang sangat berminat untuk menyertai aktiviti keusahawanan, anda boleh hadirkan diri pada tarikh tersebut. Okey, baik. Jadi melihatkan kepada kejayaan kerjaya dan juga mendapat peruntukan dana daripada pihak KPM sendiri. Alhamdulillah, program-program yang berimpak besar, berimpak tinggi dan juga boleh membuka ruang kepada keboleh pasaran mahasiswa itu sendiri telah pun digunakan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi doktor, ialah setiap institusi yang ditubuhkan di dalam setiap universiti pastinya akan ada KPI yang telah ditetapkan oleh pihak KPM sendiri. Jadi bagaimanakah prestasi KPI di UMT sendiri di bawah CEC? Silakan doktor. Alhamdulillah, akhir tahun, awal tahun sentiasa orang berbicara tentang benda ini, KPI ataupun indikator-indikator. Dalam misi yang kita tuliskan di awal tadi tu, I yang terakhir itu saya letakkan sebagai indikator. Jadinya indikator-indikator yang sentiasa menjadi pegangan kita untuk menggerakkan CEC ini. Kalau daripada kementerian kita ada 4, Aina. Kita ada 4 dari aspek keusahawanan lah. Keusahawanannya ada 4. Yang pertamanya adalah bilangan pelajar ataupun graduan ataupun pelajar yang sedang belajar itu didedahkan dengan pendedahan keusahawanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bilangan pelajar yang menjalankan program keusahawanan dan juga perniagaan. Secara spesifiknya melaksanakan perniagaan semasa dalam pembelajaran. Yang ketiga pula adalah berapa ramai pula bilangan pelajar ataupun graduan yang setelah mereka tamat daripada pengajian dalam tempoh setahun itu, berapa ramai yang menjadi betul-betul menjadi usahawan. Dan yang keempat adalah bilangan tenaga pengajar, siapa juga yang berada dalam kepompong universiti itu dan di luar yang membantu sentiasa menjadi tenaga pengajar kepada program-program keusahawanan. Itu ada 4 dan alhamdulillah 2019 yang lepas mencatatkan semuanya kita melepasilah garis-garis yang telah ditetapkan itu. Kita contohnya 100% ataupun 8,402 orang yang pelajar-pelajar kita semasa ini telah didedahkan. Itu kerjasama rapat dengan fakulti. Kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Fakulti ataupun Pusat Pembelajaran Asas dan juga Lanjutan PEPAL di UMT telah laksanakan program itu. Program kerana pelajar-pelajar di UMT juga adalah antara universiti yang mewajibkan asas keusahawanan itu kepada semua pelajar. Dan alhamdulillah kita memang menjangkakan 100% ataupun 100% pelajar kita mendapat pendedahan. Itu pencapaian yang pertama. Yang kedua adalah kita walaupun ditetapkan oleh kementerian 5% sahaja daripada bilangan pelajar untuk bilangan pelajar yang menceburi keusahawanan selepas tamat ni, walaupun saya sebut yang ketiga tadi dia adalah graduan yang selepas itu dia berapa ramai yang jadi usahawan, kita mencatatkan 254 orang, iaitu 9%. Yang mana KPI yang diletakkan hanyalah 5%. Maksudnya ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. 254 graduan kita mencatatkan bahawa mereka sebagai usahawan di luar sana selepas dalam tempoh setahun mereka bergraduat. Dan untuk KPI yang seterusnya, yang bilangan pelajar yang melaksanakan perniagaan dalam kampus, kita disasarkan 10%. Ini agak besar sebenarnya. 10% itu maksudnya kita perlu ada, kalau kita ada 8,000 sekarang, kita perlu ada lebih kurang 800 orang, 840 orang. Yang kita capai tahun lepas hanyalah 440. Kita mencapai separuh. Itu masih lagi kita perlukan sokongan-dokongan daripada semua pihak dari segi fasilitinya dan sebagainya. InsyaAllah tahun 2020 ini kita akan terus perkasakan dari segi perkembangan fasiliti, memberikan ruang yang lebih banyak kepada pelajar untuk melaksanakan program ataupun perniagaan dalam kampus. Kita hanya mencapai sekarang ini 5% daripada 10% yang telah ditetapkan. Dan bilangan yang ataupun KPI yang terakhir adalah kita juga mencapainya. Maksudnya dalam 4 tadi tu hanya satu yang masih lagi kita berada di tahap yang agak rendah, tapi kita masih lagi
bersyukur dengan 441 orang pelajar yang mencatatkan bahawa mereka melaksanakan perniagaan dalam kampus. Dan KPI yang seterusnya yang juga CEC miliki, yang harus tangani, harus bekerja kuat untuk mencapainya adalah tentang kebolehpasaran graduan. Ini menjadi suatu agenda besar kementerian, di pihak menteri, di pihak kementerian sendiri, di pihak universiti juga. Alhamdulillah, ini saya umumkan ni dalam live ni. Kita punya pencapaian tahun ini, alhamdulillah, kita mencatatkan KPI yang diberikan oleh universiti. Kalau di peringkat nasional adalah 80%. 80%. Namun di peringkat UMT menetapkan 75%. Okey. 75%. Dan buat satu tarikh yang minggu lepas, cumanya yang saya umumkan ini tidak boleh dijadikan sebagai suatu yang asas rasmi, kerana data rasmi hanya akan dilaporkan pada 1 Mac 2020. Data terkini kita ada, data terkini yang kita masih lagi pantau adalah 82%. Alhamdulillah, ia mencapai tahap yang telah diletakkan oleh peringkat nasional, Aina. Cumanya seperti mana saya sebutkan tadi, ia belum rasmi, ia masih lagi dalam peringkat pemantauan SKPG 2 dikatakan tu, dan akan hanya rasmi data-data ini tarikhnya 1 Mac 2020. Jadi alhamdulillah melihatkan kepada peningkatan yang sangat positif daripada pihak CEC sendiri, dan juga ini adalah merupakan satu keputusan ataupun satu result yang sangat boleh kita banggakanlah sebagai mahasiswa di UMT sendiri. Dan saya sebagai seorang pelajar pun saya berasa berbangga kerana pihak CEC telah menyediakan banyak platform untuk para graduan untuk meningkatkan kebolehpasaran apabila telah habis bergelar sebagai seorang graduan pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi tapi walau bagaimanapun ini bukanlah merupakan keputusan rasmi peningkatan KPI yang telah ditetapkan oleh pihak KPM, tapi namun begitu kita tetap masih lagi boleh berbangga dengan peratusan yang telah meningkat ini. Jadi apa-apa pun nantikan pada 1 Mac 2020 untuk keputusan rasmi KPI, peningkatan KPI ini. Baiklah doktor, kita telah melihatkan kepada bagaimana strategi matlamat inisiatif yang telah dilaksanakan. Jadi mengikut kepada strategi bagaimana CEC sendiri mengembangkan potensi kebolehpasaran mahasiswa, okey, apakah mungkin ada kolaborasi ataupun orang kita panggil sebagai libat urus pelajar dalam kelab di bawah CEC? Alhamdulillah. Komposisi ataupun keupayaan kami sebagai suatu pusat hanya mempunyai 10 orang. Pasti saja tidak mampu untuk menggerakkan 8,000 hingga 10,000 pelajar kita. Kita ada 8,400 pelajar undergraduate ataupun dipanggil apa? Undergraduate bahasa Melayunya? Undergraduate mahasiswa di bawah. Bukan. Okey, bukan. Undergraduate pelajar mahasiswa yang baru mahasiswa tak dengan yang graduate dan juga undergraduate ni lah. Saya tak jumpa istilah bahasa Melayu ni. Kita ada 8,400 undergraduate dan kita ada pelajar-pelajar yang postgrad hampir 2,000. So 10,000 pelajar. Yang kita fokuskan adalah 8,000 ini juga pun kita tak mampu untuk gerakkan 10 orang ini saja. Maka kita telah juga mempunyai kolaborasi ataupun kerjasama libat urus yang sangat rapat dengan kumpulan pelajar. Kumpulan-kumpulan pelajar di bawah MPP, of course. Aina punya kumpulan-kumpulan pelajar ini ada ESCO-nya kan, dan juga mereka ini kita gabungkan menjadi satu, kita panggil CEC Group. Di bawah CEC mempunyai beberapa kelab-kelab, ada 5-6 kelab pelajar yang terlibat. Antaranya Enactus. Enactus antara kumpulan pelajar yang bersifat keusahawanan sosial. Kita juga ada kumpulan pelajar usaha niaga. Usaha niaga, kita ada My Agrosis yang tertumpu kepada pembangunan pertaniannya, perikanan dan sebagainya. Dan juga kita ada co-siswa. Pelajar yang terlibat dalam keanggotaan mereka dalam koperasi. Dan kita juga ada satu wing lagi, keusahawanan dan juga kerjaya tadi. Kerjaya kita ada Career Path Club yang
juga menjaga dan juga urus selia kita punya indie zone di atas sana di kompleks siswa ini, di mana kita bersiaran ini, kita ada indie zone dan bilik di atas sana kita ada bilik untuk kagum, dan juga kita dah namakan baru ini 2020 kita namakan dia mereka ni semua ni sebagai CEC Group. Dan kita mengalu-alukan kedatangan kehadiran anak baru kita, kelab baru yang telah pun bersama dengan CEC, iaitu e-sport. Kelab e-sport ini akan berada dengan CEC juga bersama dengan tim CEC Group. Kita akan perkasakan lagi keusahawanan dalam bentuk e-sport, permainan, dan itu adalah merupakan perniagaan juga yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan pelajar ini. Jadi kalau kita sebut tadi, kalau ingat lagi pasal SAFE 2020 tadi, kumpulan ini juga yang akan menggerakkan SAFE ini, kebanyakannya daripada kumpulan pelajar, jawatan kuasa pelaksana pun pelajar. Ianya haruslah datang daripada pelajar, idea-idea yang kita kumpulkan daripada mereka-mereka ini bersama dengan Exco Keusahawanan dan Kerjaya MPP juga. Terima kasih Aina. Sokongan itu kita akan sangat perlukan untuk bersama-sama, kerana kejayaan ini adalah kejayaan milik semua, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Baiklah, jadi Dr. Syahri ada menerangkan berkaitan dengan program-program dan juga kelab yang telah ditubuhkan di bawah CEC. Tapi sebelum ni dinamakan Kagum, tapi di rebrand menjadi CEC Group. Jadi di sini kita boleh lihat sebagaimana peningkatan yang sangat besar yang telah berjaya pihak CEC UMT laksanakan. Jadi kita ada kelab Enactors, kita ada e-sport yang terbaru, e-sport. Jadi kepada pelajar ataupun mahasiswa lelaki di dalam UMT yang berminat dalam bidang keusahawanan, dalam masa sama berminat untuk menyertai e-sport, jadi boleh segera berjumpa dengan Dr. Syahri untuk mengetahui lebih lanjut apakah inisiatif ataupun bagaimanakah pelaksanaan e-sport itu. Jadi ini adalah merupakan peluang yang sangat baik kepada mahasiswa untuk kita meningkatkan keboleh pasaran mahasiswa untuk bila dah bergelar sebagai seorang graduan kelak, insya-Allah. Jadi kita telah pun melihat mendengar sebab sedikit berkaitan dengan KPI, visi, misi. Jadi saya rasa ini adalah merupakan satu alasan yang kukuh untuk CEC terus bergerak maju di dalam Universiti Malaysia Terengganu ini. Jadi saya doakan yang terbaik buat doktor untuk ini. Jadi doktor, sebelum kita pergi kepada mungkin perakhiran nanti, saya nak dengar juga lah sedikit bagaimana pencapaian, bagaimanakah perancangan 2020 untuk CEC. Silakan doktor. Alhamdulillah. Jadi seperti yang telah kita bincangkan ataupun kita bicarakan sebentar tadi, ada beberapa perkara yang saya telah selitkan sebagai ianya juga perancangan. Antaranya adalah kita akan terus laksanakan program-program yang berbaki 2019, bermakna bulan 1, bulan 2, bulan 3 ini adalah untuk kita laksanakan program-program yang berbaki. Contohnya kita ada program-program yang e-dagang, EEIP nama ringkasnya. Kita membangunkan usahawan-usahawan dalam e-commerce. Kita juga akan melaksanakan program Biz Consultant ni, Biz Consult 3.0 yang membina usahawan-usahawan pelajar dalam konteks motivasi dan sebagainya. Mereka ini kita akan bina sebagai business consultant, junior business consultant. Dan kita juga ada yang tahun ini ada program yang bersifat kita akan menjurus kepada kelompok tertentu, iaitu asnaf. Kita namakan program itu Asnafpreneur, walaupun di peringkat kementerian kita namakan dia adalah usaha niaga at UMT, dan cumanya fokus kita adalah B40, OKU dan juga asnaf. Ini juga kita mendapat kerjasama yang cukup rapat dengan Pusat Islam. Terima kasih Pusat Islam. Daripada dana zakat dan sebagainya. Kita juga ada program bersama dengan Selcom yang memberikan 2 food cart kita di belakang sini di kompleks siswa ini. Itu antara yang kita akan habiskan. Maksudnya program-program berbaki. Selain daripada itu, kita juga sedang waktu ini sedang kita berbicara ini, waktu ini sedang menyiapkan lagi proposal untuk tahun ini, tahun 2020. Kita telah menerima beberapa cadangan daripada pusat pengajian ataupun fakulti nama sekarang kan. Dan kita akan berbengkel 9 hari bulan dan 15 hari bulan ini adalah kita punya tarikh akhir untuk kita hantar kepada kementerian. Kita berharap supaya proposal ataupun kertas cadangan yang kita kemukakan ini mendapat persetujuan daripada pihak kementerian dan dapat sedikit dana. Dan
Itu berterusan kita laksanakan. SAFE adalah perkara yang besar dan insya-Allah kita akan laksanakan. Dari segi kerjaya, kalau perasan tahun lepas dalam pelancaran MOE, My Career MOE, kita ada lancarkan di UMT ni, kita lancarkan e-resume. E-resume ini juga saya bagi pihak CEC, pihak tim-tim yang UMISI kerja sangat memerlukan pihak MPP sendiri membantu untuk kita seolahnya e-resumekan semua orang. Kalau ada 8,400 orang ni, semua ada e-resume-nya, semua berdaftar, semua update kepada e-resume, kerana e-resume ini telah dibangunkan hampir 3 tahun sepanjang kepimpinan TNC yang sebelum ini. Kita dah selesaikan itu, cumanya pelaksanaannya lah seterusnya disambut oleh TNC yang baru, insya-Allah. Itu perancangan yang tahun ini yang kita ada, SAFE yang besar. Lepas itu kita akan terus perkasakan e-resume-nya, dan kita juga ingin suatu strategi yang kita ingin bawa adalah satu pendekatan yang mudah, walaupun kita rasa macam simple. Ini adalah hanyalah social media, tetapi kita ingin galakkan, saya sendiri ingin menyeru kepada semua pelajar yang mengikuti live ini ataupun mengikuti rakaman ini untuk adakan subscribe sekarang akaun LinkedIn. Kita punya KPI tahun ini saya berikan kepada tim UMISI kerja adalah meng-LinkedIn-kan. Itu bahasa yang tak boleh dipakai sebenarnya kan. Tetapi dalam konteks media sosial ni, hasrat saya, impian CEC adalah semua orang dalam UMT ni akan ada akaun LinkedIn dan mulalah melakukan network untuk mendapat manfaat daripada LinkedIn ini. Boleh saja teruskan dengan media sosial yang anda ada Instagram dan sebagainya kan. Aina juga ada Instagram, MPP juga ada Instagram. Tetapi kalau boleh mendekati LinkedIn dan pula belajar sesuatu daripada LinkedIn, insya-Allah. Itu antara harapan yang ringkas yang saya boleh sebutkan. Keusahawanan kita teruskan program berbaki dan tambahan lagi program-program yang baru. SAFE adalah satu petanda yang besar untuk kami. Kalau dapat lagi peluang, tahun lepas kita pernah dapat siswa penuh, tahun ini kita tak pasti. Tapi kita berteruslah laksanakan program-program demi untuk melahirkan graduan yang ada pemikiran keusahawanannya dan kebolehpasarannya tinggi untuk bersaing di pelbagai peringkat, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi doktor, boleh tak doktor ceritakan sedikit berkaitan dengan e-resume? Mungkin ada dalam kalangan kami yang mendengar ataupun penonton yang mendengar masih lagi tidak jelas dengan apakah program e-resume. Okey, e-resume seronok kita bercerita yang ni. Kalau pelajar-pelajar terutamanya yang memang ada dalam sistem MyNemo tu kan, e-pelajar memang telah di bawah tab HEPA itu ada e-resume-nya. Telah terbina pun. Aina sendiri pun ada, semua orang ada. Asasnya adalah kita membina suatu template. Maksudnya apabila Aina masuk dalam sistem itu, telah terbina satu template. Maklumat asas dan sebagainya, keputusan pengajian. Kita akan terus memberikan suatu template CV. Maksudnya anda tidak lagi perlu untuk menyiapkan CV. Anda gunakan sahaja e-resume itu, masukkan segala maklumat yang ada ataupun pindah. Sebabnya maklumat dah ada. Kita akan tarik terus. Terima kasih juga kepada pihak PPHKP. Sebelum ini PPHKP yang membina MyStar. Dalam MyStar, Anda pun tahu MyStar kan? So dalam MyStar itu telah tercatatnya program-program yang secara aktifnya pelajar-pelajar ini terlibat kan. Jadinya data-data MyStar, penglibatan kepimpinan mereka, keusahawanan mereka, aktiviti, semuanya tu akan terus ditarik. Kalau istilah, saya tak tahu istilah sedut ke apa ke, ditarik masuk ke dalam e-resume ini. Maksudnya apabila Aina masuk dalam sistem itu, Aina boleh tampilkan apa yang Aina nak tampilkan. Contohnya kepimpinan, Aina klik mana yang tu, sebab dia akan tarik semuanya data MyStar tadi. Dan kegunaan untuk menggunakan semua data yang ada ini memudahkan kita. Sehingga kan satu lagi yang saya ingin syorkan dan galakkan kepada semua pelajar, satu yang kena pasti, ini hasrat menteri. Sebelum ini juga, sebelum Menteri Dr. Mazli juga memperjuangkan yang ini. Datuk Seri Idris, Dr. Mazli juga memperjuangkan
supaya pelajar-pelajar ini memiliki suatu resume yang berbentuk video. Okey. Yang ini juga kita ingin galakkan. Okey. Galakan yang memang besar-besaran tahun ini. Harapannya selain daripada LinkedIn, tetapi juga mempunyai video resume, V-Resume kan. V-Resume. Yang juga itu dia akan ada satu link dalam kita punya e-resume. Maksudnya e-resume kita ni sangat lengkap dan dia juga link ataupun apa lah bahasa Melayunya. Kalau link kita faham kot di luar sana faham linknya kepada keputusan dan juga scroll ataupun ijazah itu. Apabila kita salurkan maklumat ini kepada industri ataupun orang yang mencari pekerja, semua data itu ada dalam e-resume ini. Maksudnya e-resume ini sangat lengkap dan kita sangat galakkan semua pelajar subscribe benda itu dan ambil cakna sebab template dah ada pun. Tak perlu lagi dah sibuk-sibuk bila akhir tahun nak cari tempat LI kan. Mulalah nak cari template. Tak, kita dah ada 2-3 template. Kita akan tambah lagi template baru. Anda hanya pick and choose sahaja. Itu istilahnya kan, pilih. Yes, pilih dan mana yang nak. Customize. Okay, yes, very customize. Gambar kita boleh tukar dan sebagainya. Cuma template sekarang ni ada 2 sajalah. Kita boleh perkasakan tambah template baru apabila waktu yang sesuai, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baiklah. Jadi kita telah pun mendengar berkaitan dengan e-resume. Jadi ini adalah merupakan peluang terbaiklah kepada semua mahasiswa di dalam UMT untuk sama-sama kita membantu ataupun menyokong pihak CEC dalam meningkatkan keboleh pasaran mahasiswa untuk mana-mana peringkat yang akan datang. Jadi tidaklah kita hanya bergelar sebagai seorang pelajar yang hanya tahu belajar tapi tidak tahu ilmu-ilmu keusahawanan yang lain. Jadi melalui inisiatif yang telah dilaksanakan, yang telah dirancang oleh pihak CEC di bawah pimpinan Dr. Syahri, saya yakin dan percaya bahawa insya-Allah mahasiswa di UMT sendiri akan menjadi seorang mahasiswa yang sangat-sangat berkeboleh pasaran tinggi, insya-Allah. Jadi sebelum kita menamatkan sesi untuk pagi ni, jadi boleh tak saya nak dengar sedikit kami para penonton nak dengar apakah hasrat CEC untuk tahun 2020 ini. Silakan Doktor. Alhamdulillah, berat kan? Berat. Tanggungjawab dan juga amanah yang dipikul, dan saya sangat berterima kasih sebenarnya kepada tim CEC. Di belakang sana ada, kalau kita nampak situ Cik Hafiz, nampak Cik Jah tak nampak dalam, ada nampak Cik Jah tak ada kat situ, ada Cik Hafiz, Cik Syahril Hafiz, ada ramai lagi di luar sana. Yang tim kami ada 10 orang dan sokongan daripada pihak HEPA sendiri, pihak MPP, pelajar yang kagum tadi ataupun CEC Group dan juga kepimpinan tertinggi universiti sentiasa menaruh pengharapan dan juga sokongan. Jadi terima kasih kepada Prof Azwan yang sedang menjalankan tugas beliau sebagai fungsi Naib Chancellor yang memberi sokongan kepada kami. Dan sebenarnya saya sendirian ataupun kami 10 orang ini, 11 orang ini tak mampu untuk menggalas tanggungjawab yang besar ini. Maka harapan kita, harapan saya adalah untuk mendapatkan kerjasama yang cukup rapat, utamanya daripada kumpulan pelajar, daripada HEPA, daripada pusat-pusat pengajian ataupun fakulti yang sentiasa akan terus melihat anak-anak pelajar ini sebagai anak-anak kita, yang kita juga ingin melihat mereka ini berjaya, mereka ini dapat berenang dengan begitu baik di luar sana. Kalau kita anggap ini kolam, maksudnya ini tempat latihan. Tetapi bila kita lepaskan mereka ke laut, mereka boleh berenang dengan begitu megah sekali dan ditimbul dalam keadaan yang begitu ramai orang-orang sedang berenang, itu kan. Itu yang kita akan rasa sangat tenang, sangat sukacita, bangga yang kalau kita dapat graduan dan akhirnya menjadi alumni-alumni yang berbakti semula kepada universiti, kepada negara, kepada keluarga kan. Itu harapan yang cukup tinggi lah, dan kita terima kasih atas sokongan semua pihak. Keep hashtag You Mesti Kerja dan hashtag UMT Job Creator, dua tu kan. Okey, baik. Terima kasih Dr. Syahri di atas penjelasan, dan juga kita pun telah mendengar banyak kejayaan yang besar yang boleh kita banggakan sebagai mahasiswa UMT. Jadi baik, sebelum tu saya nak maklumkan, sukacita saya nak maklumkan hari ini kita ada penajaan daripada Nescafe ada di belakang, okey. Dan juga kita ada juga boleh cuba ya. Ya, kena mencuba ya.
Okey. Macam mana doktor? Sedap. Tapi tak tahu ni. Ini apa ni? Okey, Melati ke apa ni? Untuk makluman doktor, minuman Nescafe ni sebenarnya menjadi kesukaan pelajar apabila Alhamdulillah. melalui kawasan sekitar ni memang akan singgah di Nescafe. Jadi Ya. kepada sesiapa yang belum lagi mencuba Nescafe di belakang, anda boleh cuba bila berada di kompleks siswa ini, okey? Baik, jadi kita juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak AOK. Okey, untuk makluman, AOK adalah salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan oleh HRW pelajar dan alumni dalam membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dari segi kewangan dan juga tidak mampu untuk menampung kehidupan seharian. Jadi pihak HEPA telah menyediakan satu inisiatif di bawah kerjasama Dr. Izan ataupun panggilan manjanya Mami. Mami, Okey, ya. Jadi InsyaAllah dengan adanya sokongan padu daripada semua, HEPA dan juga CEC mampu untuk terus membawa nama UMT untuk peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah. Jadi tidak lupa juga kepada media kreatif, tim media UMT yang sentiasa tidak pernah mengecewakan, tidak pernah mengecewakan pihak UMT dalam membawa nama UMT dengan mengadakan video-video yang cantik, gambar-gambar yang menarik untuk dikongsikan. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Jadi jangan lupa untuk CEC setiap kali anda mengupload ataupun jangan lupa untuk kepilkan sekali hashtag UMT Job Creator dan juga UMT You Mesti Kerja. Dua hashtag ni jangan lupa. Jadi ini adalah bukti sokongan. Okey, hashtag. Jadi ini adalah bukti sokongan padu semua mahasiswa di UMT untuk kita terus membantu CEC dalam membawa nama UMT, insya-Allah. Jadi terima kasih doktor di atas masa yang diluangkan. Insya-Allah terima kasih. Kita akan mungkin ada lagi doktor sebelum kita habiskan, ada lagi apa-apa yang doktor nak tambah untuk makluman mahasiswa sebelum kita tamatkan sesi untuk pagi ni? Bila Aina sebut pasal AOK tadi, kita juga libatkan dengan program yang kita namakan sebagai UMT Crew yang mana Mami telah gerakkan dan kerjasama rapat dengan Mami ataupun Dr. Izan melalui UMT Crew juga diselia oleh Kelab Usaha Niaga. Yang mana UMT Crew ini kita akan support terus untuk membangunkan program-program kerjaya sampingan yang di dalam kampus dan dia membuka ruang untuk program-program pembangunan kerjaya bersifat gig ekonomi. Itu juga kita bangunkan, sedang terus bangunkan gig ekonomi ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya mewakili Barisan Majlis Perwakilan Pelajar sentiasa membantu insyaAllah kami akan sentiasa menyokong apa sahaja yang dilaksanakan oleh pihak CEC untuk kita meningkatkan keboleh pasaran mahasiswa ataupun keboleh pasaran graduan di peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah sama-sama kita akan bantu. Mungkin lepas ni kita boleh berjumpa doktor untuk kita bincangkan. Okey, untuk kita laksanakan, untuk kita pastikan segala strategi pelaksanaan yang telah dirangka oleh pihak CEC berjalan dengan sangat baik dengan sokongan dan dorongan anda semua di luar sana yang menonton untuk pagi ini. Jadi InsyaAllah jangan lupa saya ulang sekali lagi hashtag UMT Job Creator dan juga You Mesti Kerja. Jadi InsyaAllah itu sahaja untuk pagi ini bersama kami, saya Nur Aina Zafira yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2019-2020 bersama dengan Pengarah Pusat Keusahawanan dan Kerjaya CEC Dr. Muhammad Syahri bin Abdul Rahman untuk sesi perkongsian yang sangat menarik untuk pagi ini, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk follow apa-apa sahaja media sosial yang ada. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, Pusat CEC, Pusat Keusahawanan dan Kerjaya CEC UMT. Jangan lupa like dan follow sekarang, sharekan beramai-ramai agar semua mahasiswa tahu berkaitan dengan program dan juga perancangan CEC yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Jadi doktor, okey. Jadi setakat itu okey saja. Bye bye. Okey doktor. Okey. Dan